Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk dapat sama-sama kita mempelajari, mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kepimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keampunannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang lalu khususnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa taala, di mana kita menyambung pada hari ini tentang bab keutamaan azan, muka surat 87. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Apa artinya? Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada seruan azan dan saf awal, lalu mereka tidak dapat untuk memperolehinya melainkan dengan berebut, nescaya mereka akan berebut. Hadis riwayat Bukhari. Baik, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini, apa dia? Lau ya'lamun nasu ma fin nida. Seandainya manusia itu mengetahui keutamaan fadilat pahala yang disediakan, yang terdapat pada seruan azan dan saf awal. Andai kata manusia itu mengetahui pahala yang Allah sediakan bagi orang yang melaungkan azan dan juga orang yang berada pada saf yang pertama. Bila kata azan tu bermakna ma'ruf lah, zikir-zikir yang tertentu yang dilaungkan kerana masuknya waktu. Baik. Kemudian saf yang pertama pula memang ada diperselisihkan ulama. Adakah yang dimaksudkan dengan saf pertama itu adalah mendatangi masjid pada awal waktu, ataupun memang dia itu masuk masjid dan berada di saf yang pertama bila ada di belakang imam bagi lelaki. Maka ulama kebanyakan mengatakan yang dimaksudkan dengan saf pertama adalah saf yang mendahului yang pertama yang berada di belakang imam. Dan itu adalah saf yang pertama. Jadi Nabi SAW menyebutkan dua perkara.
Yang pertama adalah azan dan yang kedua adalah saf yang pertama. Nabi kata, andai kata kamu tahu, andai kata manusia itu mengetahui apakah keutamaan, fadilat, pahala, darjat yang disediakan bagi tukang azan dan juga yang disediakan bagi orang yang berada pada saf pertama. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi. Lalu mereka tidak dapat untuk memperolehinya melainkan dengan berebut. Maksud berebut sini bukanlah dengan rush, tolak menolak antara satu sama lain. Tapi yang dimasukkan dengan sini adalah dengan mengundi. Bermakna apa? Kalau anda kata kita tahulah, ini semua soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, andai kata manusia itu mengetahui apa yang Allah sediakan bagi orang yang azan, apa yang Allah sediakan bagi orang yang berada di saf yang pertama, maka nescaya mereka akan mengundi untuk dapatkan tempat tersebut. Nescaya mereka akan mengundi untuk menjadi tukang azan kerana Allah SWT menyediakan ganjaran yang besar bagi orang yang melaungkan azan. Jadi yang dimasukkan dengan berebut sini adalah bukan berebut, tapi adalah maksudnya dengan mengundi. Dalam hadis ini Nabi SAW apabila memberitahu tentang mengundi, di sini ada diberitahu bahawa dalam hukum Islam, jika mana perkara itu bertentangan antara satu sama lain, maka bolehlah seseorang itu mengundi. Maka bolehlah seseorang itu mengundi. Maksud saya bertentangan tu macam mana? Contoh sekarang suami nak pilih nak masuk nak bersama, nak malam dengan isteri yang pertama ke, isteri kedua ke, isteri ketiga ke, suami terconfuse, tak tahu mana nak buat. Tiga-tiga ada hak. Jadi bila semua ada bertentangan, dia ni pun ada hak, dia ni pun ada hak, dia ni pun ada hak, maka hukum Islam mengajarkan adalah dengan mengundi. Contoh, suami nak belayar, nak bawa isteri yang mana, maka dibolehkan untuk mengundi. Kemudian nanti isteri yang tak ikut, mengundi lagi dengan isteri yang lain pula. Dan begitulah seterusnya. Nama nak cakap sini adalah, dalam hukum Islam itu ada proses pengundian. Mengundilah. Contoh bagi kalau kita yang belajar bab fikir tentang siapakah orang-orang yang layak untuk menjadi imam. Contoh sekarang ni imam rawatib tak ada. Imam rawatib tu bermakna imam 5 waktu tak ada. Ketika itu imam 5 waktu tak ada, maka macam mana nak tentukan siapa yang jadi imam di kalangan jemaah? Maka yang pertama sekali yang nak kena lihat adalah orang yang alim dalam bab fikir, terutama bab semayang. Orang yang alim dalam bab fikir. Kemudian setelah itu orang yang baik bacaan Al-Qurannya. Orang yang baik bacaan Al-Qurannya. Dan seterusnya lah. Kalau bermakna kalau dua-dua alim, maka kita lihat mana di antara dua ni yang mana di antara dua ini yang baik bacaan Al-Qurannya. Kalau dua-dua ni baik bacaan Al-Qurannya, lihat siapa yang lebih soleh. Dan begitulah seterusnya sampailah kalau semua ciri-cirinya ada. Mungkin kita rasa mustahil lah. Tapi dia ada lebih kurang dalam 15 ciri-ciri. Satu tak boleh pergi nombor 2, 2, 3 sampai pada 15. Last kalau 15, dua-dua ada. Atau ada 10 jemaah, 10 makmum, 10 sama sifat. Maka macam mana nak siapa jadikan imam? Maka paling-paling last resort adalah pakai dengan mengundi. Dengan mengundi. Tapi of course lah kalau nak tolak dia, by the time dia tolak dia, dah asar, dah zuhur pun dah habis. Jadi biasanya itu mesti ada kesepakatan lah. Maybe ada orang yang sudah mengalah dan sebagainya. Baik, apa pun yang nak cakap sini adalah dalam hukum Islam ada implementasi bab undi. Bab undi. Jadi termasuk juga dengan seperti dalam hadis yang baru disebutkan oleh Nabi SAW ini. Kalaulah andai kata manusia itu mengetahui apa yang Allah sediakan dalam keutamaan, ketaatan, keutamaan, pahala, darjat yang Allah sediakan buat orang yang melaungkan azan dan buat orang yang berada di saf yang pertama.
Kalau manusia itu mengetahui, maka mereka akan mengundi untuk dapatkan saf tersebut. Mereka akan mengundi untuk dapat melaungkan azan, subhanallah. Kerana besarnya ganjaran orang yang melaungkan azan. Baik, cuma memanglah perkara ini ada diperselisihkan ulama. Maknanya apa? Adakah yang dimaksudkan di sini adalah tukang azan yang dibayar ataupun tukang azan yang volunteer? Memang dia azan ni kerana dia tak nakkan duit, dia cuma nakkan pahala saja. Subhanallah. Maka kebanyakan ulama mengatakan yang nombor dua tu. Yang azan hanya kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna orang yang azan dan dia dibayar masa yang sama juga dia tak dapat pahala, tak. Cuma ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang azan tanpa berbayar. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu adalah hadis yang pertama tentang bab keutamaan azan. Baik. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'zin." Artinya, jika diserukan azan untuk bersolat, syaitan akan lari dengan terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Iza nudiya lis-salati, apabila azan sudah dikumandangkan. Apabila azan sedang diserukan. Apabila azan sedang disuruhkan, maka syaitan akan lari dengan terkentut-kentut. Ni kalau kita baca secara terjemahan, secara lafziah, memang kita akan rasa macam lucu lah. Syaitan lari terkentut-kentut. Ustaz, habis syaitan lari kentut-kentut, bau ke tidak? Tu kita tak payah tanyalah. Tu dah merepek pula. Cuma ni kita cuma mendengarkan daripada apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Syaitan itu apabila terdengar suara orang yang azan, maka dia akan lari dengan terkentut-kentut. Ulama memang ada selisih. Di kalangan ulama ada selisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan kentut-kentut kat sini. Pasal durat tu bermakna kentut, tapi dia jamak tu. Darat tu kentut, tapi dah durat bermakna dah plural. Kentut-kentut, banyak betul kentut dia lari. Jadi memang ulama ada selisih apakah yang dimaksudkan itu literally kentut, bermakna dia benar-benar kentut, ataupun dia itu adalah bahasa kiasan, bahasa kinayah. Kebanyakan mengatakan dia adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan yang digunakan oleh Nabi SAW. Bermakna yang dimaksudkan dengan kentut-kentut ni bahasa kiasannya, maknanya apa? Syaitan itu lari dalam keadaan ketakutan. Syaitan itu lari dalam keadaan ketakutan dan dalam masa yang sama, dia lari dalam keadaan marah. Ini syaitan. Lari dalam ketakutan dan lari dalam keadaan marah. Jadi marah dengan takut, dua-dua sekali. Takut pasal apa? Pasal mereka ni adalah susah ataupun takut dengan kalimat-kalimat Allah SWT yang akan dapat membuatkan mereka hancur. Dapat membuatkan mereka hancur dan juga dapat membuatkan kekuatan mereka itu lemah untuk mengganggu orang-orang yang hendak mendirikan solat. Jadi itu yang buat mereka rasa takut dengan perkara tersebut. Jadi bila dah lemah, mereka takkan mampu untuk ganggu orang yang nak melakukan solat dan sebagainya. Manakala marah pula, mereka marah ni pasal mereka marah kerana mereka dah plan lah. Dah choose orang. Okay, ni orang ni mamat seko ni, aku nak ganggu dia sampai dia bersalam. Contoh. Bukan syaitan cakap macam ni, saya katakan contoh. Ni mamat satu ni, aku nak kacau sampai dia habis semayang. Jadi bila azan ni, syaitan dengar azan dia lari. Itu yang dia lari dengan marah, dengan rasa takut. Dengan suara azan tersebut. Subhanallah. Jadi kalau kita ada kawan lah, maaf katalah, bukan orang sini lah. Orang-orang yang di sebelah utara ke mana lah. Kita ada kawan tu, dia kalau dengar azan je, ada je saja nak kasih alasan. Nak pergi kedai lah. Tak nak semayang dulu ni.
Dah kat kamar, dah kawasan masjid. Tak nak lah. Nak pergi makan dulu. Asal dengar azan je dia nak makan. Jadi dia ada je dia nak cari alasan nak escape daripada pergi masuk masjid. Tu mungkin kawan sepupu sepusat dengan syaitan yang lain dengan terkentut-kentut tu. Maaf kata. Tadi apa pun nak cakap sini adalah kalau seseorang itu melaungkan azan, maka syaitan akan lari sejauh-jauhnya dalam keadaan marah, dalam keadaan boring, dengan keadaan takut sampai dia tak dengar suara azan tu lagi. Sampai dia tak dengar suara azan tu lagi, baru dia datang balik. Sebab tu kalau kita dengar orang-orang yang kena sampuk jin, di antara cara perbuatannya itu disuruh azan 7 kali. Asal 7 kali, asal tak 1 kali. 7 kali, jadi nanti jin tu penat. 1 kali azan, lari jauh jin tu pergi. Terus pergi China. Contohlah. Dah tak dengar lagi azan lagi, patah balik. Bang lagi, cabut lagi. Datang lagi, bang lagi. Masuk kali keempat, sudahlah aku penat. Nak patah balik. Tu contohnya lah. Tapi apa yang nak katakan sini adalah, syaitan adalah tak suka dengan laungan azan. Syaitan pun dari golongan jin. Dibuat daripada api. Jadikan daripada api kan. Jadi bila mana syaitan itu lari, bermakna ini nak menunjukkan kerana azan itu dia mendatangkan berkat, maka kadang-kadang kerana berkat azan itu, keadaan hubungan antara sesama kita itu akan bertambah baik. Kerana apa? Yang mengapi-apikan, yang mengapi-apikan kita untuk kadang-kadang bergaduh, berselisih faham, takging, boykot dan sebagainya, ini semua adalah gara-gara syaitan, api yang ditiupkan oleh syaitan. Jadi bila mana kita azan, especially kalau kita di rumah, kita di rumah, kita laungkan azan, maka perkara-perkara yang boleh membuatkan pergaduhan di dalam rumah itu dia akan keluar. Seperti syaitan tersebut. Jadi dia tak boleh nak api-apikan kita lagi untuk bergaduh di dalam rumah. Subhanallah. Jadi kalau kita selalu azan, tiap-tiap semayang, azan lah. Subhanallah, tak rugi. Pahala besar. Nabi sampai dah kata, kalau kamu tahu, kalau manusia tu tahu apa yang Allah sediakan, apa yang disediakan bagi orang yang azan, subhanallah. Jadi, kalau kita dah dengar gitu, dan kita pula sekarang dah dengar ni, bahawasanya syaitan itu akan lari dengan keadaan terkentut sampai tak dengar lagi azan. Jadi, kalau kita selalu azan dekat rumah, setiap kali semayang kita azan, maka insya-Allah, hubungan keluarga, ketenteraman rumah akan kembali bertambah baik. Kadang-kadang adik-beradik gaduh, mak dengan anak, bapa dengan anak, dengan mertua, dengan menantu dan sebagainya. Jadi kita nak tenangkan keadaan tersebut, start dengan mengadakan azan di rumah. Nak semayang azan. Walaupun kita semayang lambat pun tak apa. Tapi kalau janganlah pula kita semayang qada subuh pukul 10 pagi pun kita pergi azan. Dah nanti dapat tahu satu blok, Pak Haji tu pun tak semayang subuh. Siap azan pula tu pukul 10 pagi. Janganlah. Tak payah lagi nak azan. Maknanya tak payah azan secara kuat. Azan sekadar kita seorang dengar pun tak apa. Baik, dan kalau kita memang nak azan pada awal waktu di rumah, kerana nak menandakan kita nak semayang berjamaah di rumah, maka tak mengapa untuk kita kuatkan azan kita itu. Tapi kalau kita nak azan, terutama kalau kita nak semayang jemaah waktu subuh, maka mungkin kita kena consider dengan jiran-jiran sekeliling kita. Kerana kita ibadat bukan ibadat untuk diri kita, tapi kita ibadat adalah supaya tidak mengganggu orang lain. Tidak menyakiti orang lain, terutama jiran kita. Subhanallah. Jadi apabila kita azan, maka dia akan dapat insya-Allah mendatangkan kembali ketenteraman yang ada di rumah, insya-Allah. Baik. Jadi itu adalah hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bermakna dia adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih, terang. Baik, kemudian disambung kata sini lagi. Daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Artinya para muazzin adalah orang yang paling panjang tengkuknya, atau orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baik. Di sini ada ditambah oleh penerjemah ni mengatakan apa?
Yang ini ternyata orangnya tinggi dan mudah dilihat ramai. Dan ini adalah suatu keistimewaan bagi tukang bank dari yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Nabi SAW sabda apa? Orang yang tukang azan di masjid, kita panggil Pak Bilal ke, panggil Bilal ke, panggil muazzin ke, tukang bank ke, title-nya lain-lain tapi tugasnya satu, melaungkan azan. Baik. Jadi orang yang melaungkan azan adalah orang yang paling tinggi, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Kita jangan bayangkan, Ustaz, kalau leher panjang tu nampak buruk lah Ustaz. Tak nampak macam mana, maknanya tu tak baik lah tu. Tak. Ulama memang ada selisih pendapat tentang erti yang dimaksudkan dengan leher yang panjang. Ada ulama mengatakan maksudnya adalah literally. Zahir maksud dia gitu. Nabi kata leher panjang, maka leher panjang lah macam gitu. Tapi leher panjang itu macam mana yang dikatakan oleh penerjemah sini, mengatakan adalah supaya dia tu mudah dilihat oleh orang ramai kerana menunjukkan keistimewaannya sebagai tukang azan. Subhanallah. Baik, itu kalau kita nak ikut terjemahan ataupun kita nak ambil makna secara zahir. Tapi ada ulama juga mengatakan bahawa ini adalah kiasan juga. Ataupun kinayah. Dia adalah kiasan. Kiasannya apa? Orang yang paling tinggi tu lehernya adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat adalah perkara yang paling kita perlukan di hari kiamat. Baik, jadi bermakna orang yang tukang azan ni paling senang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Jadi orang yang tukang azan tu, maka itu adalah fadilatnya. Cuma of course bila kata kita nak memanggil orang untuk melaungkan azan, bermakna kita kena melaungkan azan dengan sempurna. Kalau rasa diri tu kalau nak azan tu susah, maknanya kalau kita azan first, kita akan azan ni gagap-gagap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Dah apa dah. Dah macam tape recorder rosak. Kalau agak-agak suara macam gitu, gagap, maaf katalah. Ataupun suara dia itu sengau. Orang pun tak dengar apa dia nak cakap. Allahu Akbar. Apa ni amak-amak pula keluar. Kalau rasa tak boleh lah, maka jangan kita nak pergi ke depan minta untuk jadi tukang azan. Bukan saya kata tak boleh. Tapi maksudnya kita nak memanggil orang kepada jalan ibadat. Di mana jalan itu, panggilan itu mestilah panggilan yang boleh memikat hati orang-orang yang nak melakukan solat. Paling baik kalau dia mempunyai suara. Kalau dia tambah sikit, kalau dia boleh berlagu sedikit. Dan of course bila kata azan, dia mesti ada syarat-syaratnya lah. Itu kalau kita belajar bab fikir, kita akan dengar bagaimana tentang orang perempuan yang azan pula di masjid. Bagaimana pula orang yang azan dia duduk. Azan duduk. Azan tapi dia baring. Tu memang tukang azan tu nak minta kena ketuk. Dan tak ada nak baring, buat apa nak pergi azan. Kan? Baik. Dan juga sebab-sebab keadaan-keadaan syarat-syarat bagi tukang azan tersebut. Itu kita tak sentuh sekarang je lah, kerana kita ini adalah concentrate tentang bab berkenaan dengan fadilat azan dahulu. Baik. Kemudian bila kata azan lagi, dan lagi patut lagi apabila dia nak melaungkan azan itu, dia menjaga huruf-huruf yang nak disebutkan. Kalau dia asyhadu, maknanya sebut asyhadu, bukan ashadu. Ini contoh. Hayya 'alas salah, bukan hayya 'alal salah. Tu salah. Pasal lam hayya 'alas salah, perkataan as-salah tu lam syamsiyah. Bermakna sad tu dia kena baris sabdu. Dia tak boleh baris atas saja. Dia hayya 'alas salah, masuk terus. Kemudian belakang tu ada tak marbutah, tak yang bulat tu. Jadi dia kena sebut hayya 'alas salah, bukan hayya 'alas salah. Kalau dia solat saja, dia lam alif saja, tak ada bunyi tak belakang tu, makna lain. Solat tu kalau tak ada tu, maknanya tu masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi kalau kita nak jadi tukang azan, make sure kita ni adalah orang yang boleh pronounce dengan yang baiknya. Pronounce dengan yang baiknya. Bukan sahaja ini untuk orang yang untuk orang azan saja, bahkan termasuk dengan imam yang mendirikan solat.
Yang memimpin solat pun sama juga. Dan nak kena jaga juga tajwid-tajwidnya. Dan juga yang bila melaungkan azan juga nak kena menjaga makhraj hurufnya lah. Untuk senang kata. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya, tidak mendengar jangkauan suara muazzin, jin atau manusia atau apa saja melainkan ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada siapa pun yang mendengar laungan suara azan itu. Kalau dikata sini, mada sauti bermakna jangkauan. Betapa luasnya suara yang dilaungkan oleh muazzin tersebut atau Pak Bilal tersebut. Jadi tidak ada suara yang dilaungkan sama ada. Kemudian didengar. Didengar oleh jin, manusia dan sesuatu yang lain. Melainkan semua itu. Semua daripada manusia, jin dan binatang-binatang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi kalau orang itu azannya kuat, lagi banyak makhluk-makhluk Allah yang mendengar, bermakna lagi banyak dia punya saksi di hari kiamat. Saksi apa? Saksi yang nak menolong kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi yang nak menolong kita di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu pernah azan? Kalau kita kata ya, ya Allah, dan mana saksi kamu? Apakah kamu punya bukti? Maka kita punya kawan-kawan, orang-orang, jin-jin yang ada di situ, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan akan bangkit menjadi saksi untuk kita kerana telah melaungkan azan. Subhanallah. Jadi itu adalah, dan ada pula yang memberitahu bahawa maksud kata sini sebagai saksi ni adalah sebagai ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi tiap-tiap orang yang azan. Bermakna kalau orang tu azan, yang dengar tu ada 1000 manusia, maka 1000 manusia itu punya pahala akan diberikan kepada orang yang azan tersebut. Bukan diberikan, bermakna dia dapat pahala 1000 orang yang mendengar suara azan tersebut. Kerana mendengarkan azan tu hukumnya adalah dituntut. Jadi kalau dia buat perkara yang sunat kerana mendengarkan azan, apalagi orang yang melaungkan azan. Lagi ramai orang mendengar suara azan tersebut, lagi besar pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau dengar suara azan dari azan tu, suatu azan tu nak kena azan yang betul. Jangan sebut, jangan azan tu berbisik. Kenapa azan pelan-pelan? Saya malu lah ustaz. Kalau malu tak payah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang bukan azan. Ini nak halau tikus. Azan tu biar dengan suara yang lantang. Dengan suara yang lantang supaya dapat didengar oleh orang ramai. Sebab tu azan zaman dahulu disunatkan azan di tempat yang tinggi. Kalau kita dulu masjid ada, kalau tak salah saya masjid Jami' Chulia, kalau tak salah saya, dia ada tempat azan tinggi. Dari zaman dahulu mereka disunat, kalau dalam kitab fikir, disunatkan untuk naik tempat yang tinggi supaya dapat melaungkan azan yang luas supaya dapat didengar oleh lebih ramai orang. Dari orang dengar lagi ramai, lagi dapat memanggil mereka untuk mendatangi masjid. Subhanallah. Jadi kalau zaman kita pula sekarang dah ada mikrofon, tak payah pula nak naik menara masjid. Kan jatuh pula satu cerita pula nanti. Tarik wire pergi atas, terbelit dengan wire dengan dia sekali. Dengan mikrofon dengan Pak Bilal. Dua-dua tergolek tangga. Kan na'uzubillah. Jadi zaman dahulu kenapa nak di azan tempat yang tinggi? Kerana supaya lebih ramai orang dengar. Supaya lebih ramai orang datang. Dan kalau orang datang, orang dengar kerana orang yang azan itu, maka betapa besar pahala orang yang azan tersebut. Kerana tukang azan itu orang dengar datang masjid. Datang masjid, dia nak iktikaf. Saham pahala pergi pada muazzin. Sembahyang tahiyatul masjid. Saham pahalanya pergi pada tukang azan. Dia dapat berjamaah di masjid. Kerana mendengarkan orang yang azan tersebut, terpanggil dia untuk mendatangi masjid, maka diberikan sebagian pahalanya, saham pahalanya itu kepada si tukang azan. Mendengar suara azan tersebut, pahala lagi untuk si tukang muazzin. Subhanallah. Bayangkan, ini baru satu orang. Baru satu orang saja,
pahalanya seperti itu dia punya bahagian pahalanya. Bayangkan kalau yang datang itu ada 50 orang. Yang datang itu adalah 100 orang, subhanallah. Maka betapa besarnya pahala ganjaran orang yang melaungkan azan. Jadi, orang yang melaungkan azan itu, walaupun kita rasa dia adalah satu perkara yang orang mengamandang ala azan je, bukannya ada apa-apa. Azan kamat dah habis cerita. Cerita tak habis macam itu je masalahnya. Pahalanya tu Allah berikan. Pahala tu yang kita nak. Allah sediakan bagi orang yang melaungkan azan tu ganjaran-ganjaran yang besar. Kita baru baca 3 hadis saja ni. Kita baru baca 4 hadis. Dah boleh bayangkan betapa besarnya pahala orang yang melaungkan azan. Subhanallah. Jadi kalau kita ada keluarga di rumah, orang lelaki, suruh mereka azan di rumah. Anak lelaki, suami, azan. Pahalanya besar. Subhanallah, mungkin kalau suami tu azan, isteri yang sedang riak-riak mungkin terpanggil untuk melakukan sembahyang. Maka itu adalah pahala bagi si suami. Begitu juga dengan anak-anak lelaki ataupun abang kita ke adik kita yang boleh laungkan azan, suruh mereka azan. Subhanallah. Pahala yang besar yang Allah berikan untuk mereka. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi bab berkenaan tentang keutamaan azan ini pada muka surat 88 insya-Allah. Kita tutup dengan surah Wal Asr dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.